Kau nak tahu tak? Orang Melaka. Nak tahu tu cerita. Uptown, Pahlawan Walk, Plaza Mahkota. Siapa tak tahu kat sini? Dia akan dipindahkan secara paksa. Pemimpin sedang melingkupkan peniaga Melayu secara paksaan. Okey, aku faham apa yang diorang cakap, benda ni dipindahkan. Macam mana istilah dipindahkan? Sebab engkau tengah memindahkan sekampung. Macam mana aku cakap benda tu sekampung? Peniaga dekat uptown Pahlawan Walk ni ada lebih kurang 190 ke 200 orang. Roughly 200 lah, 200 peniaga. Kita darabkan dengan 4 lah. Mak, bapak, anak 2 orang. Kalau anak dia 5 tu kita tak kira lah. Kita kira anak dia 2 orang je. Dia ada lebih kurang 800 orang. 800 perut yang dia nak masukkan. Kau fikir 800 perut dia pindahkan tanpa perbincangan, secara paksaan. Aku nak cakap dengan kau, hari tu lagi aku dah cakap dengan korang kan, bila pilih pilihan raya, pilihlah orang betul-betul. Tengok bila macam ni. Bila macam ni kau cakap, taklah bangsa ni, kau tak payah fikir bangsa lain. Kau tak payah tengok bangsa lain. Aku nak cakap dengan kau, yang nak melingkupkan kau orang Melayu ni, pemimpin Melayu yang buat macam ni, Dek Nun. Kau tak sedar lagi ke yang kau ni hanya diperlukan masa pilihan raya je? Kau tak sedar lagi? Itulah aku nak cakap. Bodoh tu simpan sikit. Aku dah pesan dah. Aku dah kata dah banyak kali dah aku cakap. Kau tahu tak, kenapa aku cakap mereka sedang melingkupkan dia tindas? Satu, tiada perbincangan. Kedua, kau pindahkan dekat tempat yang tak masuk akal. Selama ni peniaga tu duduk cantik selama 13 tahun kat situ. Okey lah, aku cakap dengan kau satu benda. Kau tahu tak, selama 13 tahun kat situ, tak ada pun satu benda-benda yang dia nak buat untuk menaikkan tempat tu. Malah dia asyik memikirkan macam mana nak hindarkan orang Melaka. Aku nak cakap dengan kau ada banyak tau isu-isu macam mana diorang menjatuhkan peniaga Melaka, peniaga Melayu. Asingkan, pindahkan sana. Last kali semua terkorban dan tertandus zaman tu. Tapi pada zaman ini, yelah kita ada kuasa viral. Tapi yelah, aku kan selalu perasan aku famous kan. Boleh apa aku dengan orang. Tapi kat sini takkanlah aku nak panggil Yusof Hazmi, Ratu Naga. Siapa lagi untuk nak bertahan dengan kita? Siapa lah pula kita? Orang Melaka lah. Kalau itu pun kalau korang nak tolong lah FIP kan benda ni. Tapi inilah dia politik. Kau hanya diperlukan masa pilihan raya. Bila dia orang dah berkuasa, dia memang akan singkirkan kau macam tu je. Aku nak beritahu kau dululah. Kau nak tahu satu benda tak? Sebenarnya dulu uptown yang sekarang ni diorang bangga-banggakan tempat ni, kau tahu tak apa? Dia macam masjid, dia macam Pulau Melaka. Yang bangunan terbengkalai tu, yang cuma ada masjid kat situ. Kau datang sebab masjid tu. Macam tu lah dulu. Tapi sekarang, bila dah ada 5,000 ke 10,000 orang pelancong, kau tengok dia tendang kita orang macam mana. Melaka viral lagi. Kali ini, katanya, peniaga Melayu di Bandar Hilir atau Okey, terima kasih pada abang. Saya tak tahu abang dapat maklumat daripada mana, tapi saya nak bagi tahu kalau tujuan abang untuk melaga-lagakan benda yang dah hampir settle, which is abang berjaya lah. Okey, saya bagi tahu abang saya bagi abang information yang abang bagi tahu tadi. Information itu semuanya tipu. Okey, saya tak tahu 3 minit ni cukup ke tak, tapi saya akan cuba buat part 2 sekiranya dia tak cukup. Yang pertama, abang kata kami akan dipindahkan di Taming Sari. Jawapan dia, tidak bang. Kami tidak dipindahkan di Taming Sari. Jumlah macam peniaga abang tahu ada 200 orang. Taming Sari tidak cukup untuk menampung 200 orang kemah yang ada. Ini abang kena study dan cuba tengok dululah. Lain kali sebelum buat video, abang kena study dulu. Yang kedua, kami diberitahu kami akan dipindahkan lepas Muaz Textile tu, kami akan disusun sepanjang-panjang sampai Selikoh ke Mahkota Perik. Satu-satu terus. Itulah sebabnya kami bagi tahu kalau hujan macam mana. Itu dia bang. Kenapa kalau hujan macam mana? Abang, kami ni peniaga bukan peniaga yang terlalu jahat. Sehingga kalau kerajaan nak menambah baik, kami tidak bersetuju. Selama 13 tahun kami berniaga dekat situ, tiada lagi penambahan baik yang dibuat. Macam mana abang datang, macam itulah dia ada. Kalau ada penambahan pun tu signboard dekat depan tu bagi cantik. Tu pun macam tu je lah. Gerbang-gerbang semua tak ada bang. So kalau abang kata dia orang nak bagi kami penambahan baik, kami menandah dengan tangan terbuka bang. Dengan tangan terbuka. Jadi abang cakap kami dipindahkan di Taming Sari, itu adalah salah. Dan pada saya itu adalah cuba melagakan dan membohong. Dalam lain abang cuba menjatuhkan nama saya lah. Sebab saya rasa abang dengan niat. Tapi tak apa, di belakang saya ada penganjur. Dan saya bagi tahu gambar yang abang cakap perbincangan telah dibuat. Abang, perbincangan dibuat pada 1.5 hari tadi selepas video itu viral. Selepas video itu viral, barulah persatuan dan 10 orang AJK dipanggil untuk berjumpa dengan ketua
Datuk Bandar dan MBMB. Gambar yang abang tengok tadi tu adalah tadi selepas video itu diviralkan. Sebelum ini diorang tak mahu, tak cakap, tak apa-apa, tak bagi tahu kami apa-apa. Even dalam video saya yang viral tu pun ada dua keterangan yang bercanggah. Pertama, tiada apa-apa yang mengatakan kami akan berpindah. Tiada apa-apa yang kata kami akan berpindah, tiada keterangan apa-apa dan tiada. Tiba-tiba dalam satu lagi, ada satu yang nanti saya akan bagi korang, saya akan bagi dekat second video kot, saya akan tag. Ada satu lagi AJK memberitahu Uptown terpaksa dipindahkan untuk tujuan pembangunan dan notis telah diberikan 2 bulan awal. Abang, kalau notis diberikan 2 bulan awal, macam mana kami peniaga boleh tak tahu bang? Dan macam mana orang kerajaan, satu kerajaan boleh keluar 2 statement yang berbeza dalam masa beberapa jam? Jadi kalau abang nak main politik dekat sini, bang, saya bukan orang yang main politik. Jadi abang boleh tak rasional dalam bercakap? Sebab saya rasa abang sedang memanipulasikan keadaan. Sama ada abang tak tahu, abang cuba buat atau apa, saya tak pasti. Abang, saya nak bagi tahu Peniaga ini akan dipindahkan. Peniaga ini okeylah abang, saya tak tahulah. Untuk abang cakap untuk sediakan fasilitas lebih baik, betul cakap abang, Uptown telah ada pada tahun 2009. Untuk pengetahuan semua yang tengok video ini, Uptown memang telah ada, tapi saya berniaga 13 tahun yang sudah. Selama saya berniaga 13 tahun ini, yang menjadi Kementerian Pelancongan adalah AJK kami. Dia berusaha bermacam-macam cara untuk menjadikan Uptown ni lebih baik. Kami tidak dapat bantuan, sebab tu kami tak ada gerbang, kami tak dapat apa, kami juga tak di-heritagekan. Walaupun kami sebenarnya orang yang membawa masuk pelancong, kebanyakannya pelancong datang kat sini. Kalau tak percaya boleh pergi dekat first video Molly, orang bagi tahu kenapa nak pindah, kenapa boleh tengok dekat situ. Sedangkan daripada dulu Molly juga ada bukti yang mengatakan dulu bangunan-bangunan ini adalah bangunan-bangunan terbiar, tak laku. Jadi bila ada kat situ, bila adanya Uptown, jadinya Uptown itu, maka tempat itu hidup. Tempat itu boleh ada hotel-hotel. Dia membangun di situ. Jadi kalaulah abang kata abang nak bantu untuk lebih baik, saya sangat seronok. Sebab sebelum ni kami ni bertindak sendiri. Ikut kata AJK kamilah yang banyak buat kerja untuk nak jadikan lebih baik dekat situ. Jadi kalau abang nak tolong saya, seronok cari pelancong semua. Mana boleh tak suka-suka bang, cantik. Tapi soalan kami pada abang adalah satu. Apabila abang letak kami di tepi muas tu, selekor itu, kami lihat itu tidak praktikal dengan angin dan hujan. Tapi kalau abang kata abang akan buatkan, tak apa korang, kami akan buatkan dekat depan tepi muas ni sampailah ke selekor, jalan raya selekor ni, kami akan buatkan korang bangunan kedai terletak. Jadi memang hujan semua tak kena. Okey abang, kalau abang nak buat benda tu lebih baik, takkanlah kami nak tolak. Lagi-lagi buat hujan, abang tahu tak bila hujan kami tak boleh berniaga. Walaupun saya faham benda ini belum tahu jadi atau tak jadi. Jadi kami bagi tahu sekiranya abang punya program ini tidak menjadi, adakah kami dapat pulang ke tempat asal kami, iaitu tapak sedia ada. Kami ni bukan tak nak jadi tikus makmal abang. Boleh, cuma kami nak bagi tahu adakah sekarang ini sesuai abang nak jadikan kami tikus makmal. Sebab abang sendiri tak tahu keberkesanan projek abang ni. Dia masih dalam masih dalam penelitian. Abang tak boleh bagi kami satu lagi judgement yang mengatakan benda ni akan terjadi. Bang, ekonomi sekarang teruk. Tapi kalau abang masih lagi berkeras cakap akan bagi kami yang terbaik, kami sudi jadi tikus makmal. Apa tak sudi bang? Tikus makmal je boleh. Tapi caranya perbincangan, kenapa sekiranya tak jadi apa yang kami dapat, macam mana, kami perlukan juga secure daripada situ. Itulah maksud saya melingkupkan. Kalau abang boleh menyediakan semua info-info itu dengan tepat dan bukan memanipulasikan keadaan seperti ini abang, kami mendengar, kami peniaga dan AJK kami mendengar. Kalau tidak, takkanlah meeting yang dibuat tiba-tiba AJK kami 10 orang berdesuk pergi berbincang. Walaupun meeting itu dibuat setelah video tular. Abang pun faham benda ni. Jadi politik ni tak cantik lah. atau memusnahkan peniaga Melayu, baik ditutupkan je. Buat apa dia? Okey, abang cakap tadi apa? Buat apalah kerajaan susah nak melingkupkan. Baik dia tutup bang kan, tak payah nak pindahkan. Bang, inilah cara halus. Takkan nak cakap tutup apa tahun tu. Takkanlah bang, tu kejam sangat. Kejam bang, kejam. Saya cakap dengan abang, kejam. Jadi inilah cara halus macam mana nak tutupkan. Sebab kalau betul abang buat benda ni dengan betul abang buat benda ni dengan sejajar dan telah berperintah, bagi kami justifikasi berapa banyak sale kami di situ, berapa ramai benda ni, diberi perbentangan, meeting dengan cara terbuka, buat betul-betul hari. Tak ada bang, gila. Abang nak suruh kami jadi tikus makmal untuk for nothing, tanpa abang tahu apa. Dalam keadaan ekonomi tengah macam ni, dalam abang tahu peniaga tengah struggle,
Tapi saya faham pada abang, apalah periuk nasi kita orang ni sangat penting. Yang penting kerajaan sedang membangunkan Melaka. Betul, saya setuju. Tapi abang, apa yang kami buat 13 tahun ni, yang saya buat 13 tahun daripada tahun 2009 sampailah tahun 2023 ini, kami juga adalah orang yang membantu kerajaan bang, menghidupkan malam kerajaan, membawa pelancong 5 ke 10 ribu dalam satu masa bang. Tanpa bantuan kerajaan lagi ni, sebelum abang cakap kerajaan nak mencantikkan ni, sebelum kerajaan nak bantu ni, kami dah buat dulu dah untuk Melaka. Kami dah buat dulu dah. Kami menceriakan, kami memanggil pelancong, kami buat iklan, kami buat ads, kami buat semua secara sendiri. Kami juga orang yang melatih anak-anak muda belajar berniaga. Pelajar-pelajar UTM tak cukup duit datang dekat tempat kami bekerja, kami bayar. Institut Mara, ALP semua tu bang, semua tu kerajaan bagi Nana. Kami kat Uptown tak ada. Kami panggil diorang, kami latih diorang bekerja, kami latih diorang kendiri. Banyak bang yang kami buat. Banyak yang kami buat. Kami melatih industri muda, kami melatih usahawan-usahawan muda berniaga. Berapa ramai ni, dah berapa generasi. Belum lagi, saya cakap daripada bangunan-bangunan ini terbiar, sekarang bangunan-bangunan ni naik hotel-hotel yang tinggi bang. Abang cakap ni macam lupa pula sejarah dulu tempat tu macam mana. Alah, macam kelam-kelam abang ni lah. Budak-budak muda cakap kelam-kelam bang, kelam-kelam. Macam gitu. Tapi saya nak cakap dengan abang satu lah bang. Saya faham abang cuba nak membuatkan benda ni nampak baik. Tapi pada saya minta maaf. Saya cakap betul. Saya tak ada, daripada first video saya tak ada bercakap pasal isu sentimen. Tapi saya bagi tahu, jika benda ini terjadi di Jongka, pemimpin mereka tidak akan sekali-kali meletakkan rakyat mereka dalam tikus makmal. Diorang akan memastikan rakyat mereka berada dalam nombor 1. Saya cakap jujur. Saya tak nak ulas benda ni sebab saya tak nak ada isu sentimen, sebab nanti orang akan faham benda lain. Tapi saya nak bagi tahu, kalau abang betul niat baik nak tolong kami, bukan memanipulasikan meeting pukul 1.30 tadi, abang dah panggil, duduk, bincang elok-elok, dan benda ni dibuat secara teliti bang. Bukan notis 2 bulan. Bukan bang. Bukan sekejap ada, sekejap tak ada. Bukan bang. Bukan.